Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Bersatu terus berpecah, kali ini pergaduhan dalaman pula. Harakah jadi lidah rasmi Iblis. Bersatu gantung keahlian Suhaili 6 tahun. Gua Musang pula hianat Bersatu. Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu disarang meletakkan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan sekiranya tidak lagi berminat untuk menjalankan tugasnya. Timbalan pengerusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan, Rafi'i Mustafa berkata, ini kerana bekas Menteri Besar Perak itu dilihat tidak memainkan peranannya sebaik mungkin selepas berakhirnya pilihan raya negeri Ogos lalu. Katanya kalau beliau rasa sudah tidak lagi berminat untuk teruskan tugasnya sebagai pengerusi PN, sebaiknya serahkan segera kepada tokoh lain yang barangkali lebih sesuai dan dekat dengan Negeri Sembilan. Lagipun ketika beliau ambil alih jawatan itu pun, memang ada suara-suara yang tidak berpuas hati mempersoalkan kenapa melantik orang luar sedangkan ada sahaja tokoh dari Bersatu di negeri ini. Beliau yang merupakan Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan menyerahkan perkara itu kepada pucuk pimpinan PN, namun berharap ia dapat diselesaikan segera demi menjaga imej gabungan itu di Negeri Sembilan. Ujarnya kali terakhir mereka bersua muka dalam mesyuarat postmortem selepas 2 minggu PRN dan kini hanya berkomunikasi melalui kumpulan WhatsApp. Katanya PAS tiada masalah dengan beliau dan ketika menghadapi PRN lalu, saya rasa kerjasama kita sangat baik. Dan kalau diperhatikan, PN Negeri Sembilan memperoleh pencapaian baik apabila menang di 5 kerusi Dewan Undangan Negeri dan hampir menang di 10 kerusi apabila tewas dengan majoriti bawah 500. Kalau ada masalah dalaman itu biasalah, tapi kami dalam PAS memang tiada masalah dengan beliau Ahmad Faizal. Cumanya dari pandangan saya, YB Peja seolah-olah tidak lagi berminat. Tambahnya, oleh kerana jawatan itu milik Bersatu, perlunya parti itu melantik seorang ketua yang dapat melaksanakan tanggungjawab sebaik mungkin demi menjaga nama baik PN Negeri Sembilan. Untuk rekod, Ahmad Faizal Azumu dilantik sebagai pengerusi PN Negeri Sembilan berkuat kuasa Jun lalu bagi menggantikan bekas ahli Parlimen Kuala Pilah, Datuk Idin Syazli yang digugurkan daripada jawatan itu. Ahmad Faizal berkata pengambil alihan jawatan itu antara lain bagi membantu persiapan akhir jentera pilihan raya PN Negeri menjelang pilihan raya negeri nanti. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas sebab Idin Syazli digugurkan daripada jawatan itu. Bersatu Negeri Sembilan bergolak kembali. Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu, Badrul Hisham Syaharin menuduh pengerusi Bersatu Negeri, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu bermain kayu tiga dengan bersengkokol Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahmad Faizal juga timbalan Presiden Bersatu di peringkat pusat. Kata Badrul yang lebih dikenali sebagai Cikgu Bat dalam X, cabar Peja of Perak nyata kesetiaan pada PN dan tidak akan sengkokol dengan Anwar Ibrahim dalam apa bentuk jika tidak mampu elok pindah terang-terangan berhenti jadi duri dalam daging. Parti juga kena serius timbalan Presiden hilang, mesyuarat pun tidak datang. Ini bukan kali pertama Cikgu Bat membuat tuduhan serius terhadap Ahmad Faizal yang lebih mesra dikenali sebagai Peja. Dalam bulan Ogos, seusai pilihan raya negeri, Cikgu Bat mendakwa pelantikan Ahmad Faizal sebagai pengerusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan menyukarkan gabungan tersebut mengambil alih negeri berkenaan. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahri membidas tindakan kerajaan membatalkan PAS media rasmi Harakah. Fadli berkata akhbar itu menerima surat daripada Jabatan Penerangan memberitahu supaya memulangkan PAS media wartawan mereka. Menurutnya, PAS menerima teguran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap Harakah. Katanya Harakah telah menerima surat daripada Jabatan Penerangan diambil balik kad media daripada wartawan Harakah. Satu tindakan yang tidak pernah akhbar Harakah alami sejak daripada zaman Mahazalim tidak pernah diambil kad media. Difahamkan perkataan Mahazalim yang disebut pemimpin PAS itu merujuk era pemerintahan Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri keempat. Walaupun Fadli tidak menjelaskan secara terperinci sebab Harakah dikenakan tindakan itu, namun dimaklumkan tindakan itu ada kaitan dengan artikel yang diterbitkan oleh lidah rasmi PAS. Menurut salinan surat Jabatan Penerangan yang dilihat, pihak berkuasa memetik artikel Harakah pada 6 November yang mendakwa kerajaan meminta maaf dalam menyokong perjuangan Palestin. Artikel bertajuk Malaysia di bawah Anwar, ragu-ragu sokong Palestin itu memetik Ketua Dewan Ulama PAS Ahmad Yahya Perikatan Nasional Pokok Sana yang mendakwa kerajaan telah mengubah nadanya berhubung perjuangan kemerdekaan Palestin untuk mengikut naratif yang ditetapkan oleh Israel dan Barat. Harakah juga telah menerbitkan satu set gambar untuk mengiringi artikel itu
yang memaparkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan bendera Israel di belakangnya, manakala foto Ahmad mempunyai bendera Palestin di sisinya. Saya makan mendapati gambar itu telah ditukar dan hanya bendera Israel dan Palestin dipaparkan tanpa wajah Anwar dan Ahmad. Jabatan Penerangan Agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan laporan itu telah melanggar etika kewartawanan kerana menyiarkan tuduhan tidak berasas dan mengarahkan harakah memurang semula PAS medianya esok. Anwar semasa sesi soal jawab Perdana Menteri di Dewan Rakyat mengkritik cara harakah untuk mengaitkannya dengan Israel. Dia juga menyifatkan Ahmad Perikatan Nasional Pokok Sena sebagai biadab kerana mendakwa Putrajaya memohon maaf dalam pendiriannya terhadap perjuangan Palestin dan menegaskan pendirian kerajaan sentiasa tidak berbelah bahagi dalam menyokong Palestin. Untuk rekod, harakah mendapat permit penerbitan sejak Mac 1987 sebagai akta bertubuhan seminggu 2 kali mulai 1990. Pada 1997, Perdana Menteri ketika itu Dr. Mahathir Mohamad yang juga Menteri Dalam Negeri menyekap perjualan harakah secara terbuka dengan edaran terhad untuk ahli PAS sahaja. KDM pada Mac 2000 pula menghadkan kekerapannya daripada 2 kali seminggu kepada 2 kali sebulan. Pada 23 Mac 2009, KDM menggantung permit harakah selama 3 bulan berkuat kuasa serta-merta, namun kira-kira 2 minggu kemudian, larangan tersebut ditarik balik oleh Perdana Menteri ketika itu Najib Razak. Sesi persidangan Dewan Rakyat sedikit tegang apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengeluarkan perkataan biadab dan kurang hajar terhadap PAS kerana mengaitkan beliau dengan Israel. Kekecohan itu bermula apabila Anwar yang sedang memberikan penjelasan mengenai isu Palestin pada waktu pertanyaan menteri tiba-tiba mendakwa PAS menggunakan gambar beliau berlatar belakangkan bendera Israel dalam sebuah artikel harakah. Katanya, dengar ya supaya Dewan Rakyat Ulama PAS gunakan harakah mengaitkan saya dengan Israel. Itu kenyataan biadab yang langgar tata susila. Fitnah guna serban tak sah, saya bantah sekeras-kerasnya. Kalau diulang, saya akan ambil tindakan keras terhadap sesiapa yang menggunakannya. Ini saya sebut membina mahligai atau pusara orang mati. Dan kita kerja setiap hari minta OIC, Pertubuhan Kerjasama Islam, adakan sidang bahawa Rusia, China, Brazil, Ireland, Bolivia, bincang dengan Jepun, Netherlands, Belanda dan minggu ini dengan naib Presiden China. Tapi sewenangnya berikan hukuman biadab dan kurang hajar. Anwar menjelaskan beliau sendiri membawa isu Palestin ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa Julai lalu. Katanya, faham sedikit dalam hal ini, jangan permainkan sebagai bahan politik. Tak kira parti harus bersama memberikan sokongan supaya rakyat Malaysia dan dunia tahu Malaysia satu suara menyokong perjuangan Palestin. Ini pendirian dibuat supaya jelas kepada kita. Walaupun saya katakan tadi Amerika Syarikat buat keputusan itu unilateral. Tapi kenyataan kita tidak setuju dan keduanya tidak memberi kesan. Saya sudah beritahu tidak akan terima bila ada ugutan termasuk ini. Serentak itu, Datuk Seri Dr. Ronan Kiande, Perikatan Nasional Beluran dan Datuk Rosul Wahid, Perikatan Nasional Hulu Terengganu mempertikaikan penggunaan perkataan biadab dalam Dewan Rakyat. Sebelum Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul turut menyampuk, Datuk Ahmad Saad, Perikatan Nasional Pokok Sena kemudian bangun dengan menggunakan Peraturan Mesyuarat 36/6 dan meminta Anwar menarik baik perkataan biadab dan kurang hajar berkenaan sebelum dicela Howardly Pakatan Harapan Ipoh Timur. Anwar kemudian menjelaskan mengapa beliau terguris dengan isu itu selain meminta harakah membentulkan artikel berkenaan. Katanya, mengapa saya marah gambar saya di belakangnya bendera Israel, jadi YB harus faham YB pun rasa keras marah dengan Israel, saya pun begitu. Jadi dibuat begitu walaupun tiada caption. Saya rasa harakah boleh betulkan. Tak apa nak tegur, marah kritik saya. Saya terima dengan baik tapi yang ini jangan. Jadi kalau begitu penjelasan YB, saya ucap terima kasih, kita move on sajalah. Pada masa sama, Syed Ibrahim Syed Noh, Pakatan Harapan Ledang, bangkit mencelah mengajak kedua-dua pihak pembangkang maupun kerajaan menghapuskan penularan tidak perlu. Sebaliknya menumpukan usaha membantu rakyat Palestin. Anwar berkata beliau bersetuju dengan saranan Syed Ibrahim selain mengaku beliau tidak pernah menyinggung PAS berikutan mengetahui pendirian parti itu yang konsisten menyokong perjuangan Palestin sejak dulu. Bersatu menggantung keahlian ahli Parlimen Labuan Datuk Suhaili Abdul Rahman selama 6 tahun termasuk kesemua jawatan yang disandangnya dalam parti. Tindakan itu selepas Suhaili sebelum ini mengisytiharkan menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, keputusan dibuat Jawatankuasa Lembaga Disiplin Parti yang bersidang selepas meneliti laporan pelanggaran disiplin dan perlembagaan oleh Suhaili yang juga Ketua Bahagian Bersatu Labuan dan Wilayah Persekutuan. Katanya setelah diteliti dengan sehalusnya segala bukti dokumentasi, keseluruhan kesalahan, implikasi serta impak kepada parti dan juga kenyataan media Suhaili bertarikh 30 Oktober 2023. Jawatankuasa Lembaga Disiplin mendapati beliau bersalah di bawah pasal 22.1/F Perlembagaan Bersatu. Sehubungan itu, Jawatankuasa Lembaga Disiplin sebulat suara menggunakan kuasa di bawah pasal 22.5/C
Perlembagaan Bersatu bagi menggantung keahlian Suhaili. Ia berserta kesemua jawatan dalam parti yang dipegang beliau untuk tempoh 6 tahun berkuat kuasa dari tarikh keputusan dan hukuman iaitu 7 November 2023. Terdahulu Suhaili memutuskan untuk menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mengambil kira semua permasalahan penduduk Labuan yang berdepan kos sara hidup yang semakin tinggi serta gangguan bekalan elektrik yang berterusan. Pada masa sama, Suhaili turut menyatakan sokongan kepada Ketua Menteri Sabah merangkap pengurusi Gabungan Rakyat Sabah Datuk Seri Haji J. Muhammad Noor. Sebelum ini, Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid turut digantung selama 4 tahun kerana menyokong kerajaan perpaduan. Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim mengisytiharkan memberi sokongan penuh kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perkembangan ini selepas dua Ahli Parlimen Bersatu masing-masing dari Labuan, Datuk Suhaili Abdul Rahman dan Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid masing-masing melakukan perkara sama sebelum ini. Bagaimanapun pada PRU 15, Muhammad Azizi bertanding menggunakan logo PAS. Muhammad Azizi berkata keputusan itu bertujuan memastikan kebajikan penduduk di Parlimen Gua Musang terbela dan akan terus mendapat pelbagai manfaat termasuk peningkatan kemudahan infrastruktur sebagaimana yang dimohon untuk kawasan parlimen berkenaan dalam tempoh perkhidmatannya. Katanya selepas meneliti dan mendengar pembentangan Belanjawan 2024 oleh Perdana Menteri dengan matlamat utama untuk memangkinkan pemulihan ekonomi di samping meringankan beban kewangan untuk rakyat Malaysia, saya selaku Ahli Parlimen Gua Musang dengan ini mengisytiharkan untuk memberi sokongan penuh kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan saya ini adalah bertujuan memastikan kebajikan penduduk di Parlimen saya terbela dan akan terus mendapat pelbagai manfaat termasuk peningkatan kemudahan infrastruktur sebagaimana yang saya mohon untuk dilaksanakan di Parlimen saya dalam tempoh penggal perkhidmatan saya. Saya juga ingin menyatakan sokongan kepada inisiatif-inisiatif kerajaan mengutamakan kebajikan rakyat negara ini sehingga pilihan raya umum akan datang. Mengulas selanjut, beliau sejujurnya tidak berniat untuk keluar atau mengkhianati Parti Bersatu tetapi melakukannya demi memastikan Parlimen Gua Musang seiring dengan pemerintahan Kerajaan Persekutuan. Katanya adalah wajar untuk saya bersama dalam saf kepimpinan Putrajaya yang diketuai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Buat masyarakat Gua Musang yang sangat saya kasihi, marilah kita sama-sama berdoa semoga Allah sentiasa memberkati bumi bertuah Gua Musang dan kita semua mendapat limpahan pembangunan sebagaimana kita harapkan. Pada PRU 15 lalu, Muhammad Azizi menang tipis di kerusi itu dengan majoriti 163 undi, menewaskan Tengku Razali Hamzah daripada Barisan Nasional. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.